Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya ucapkan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Pada malam ini terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih yang tap love. Terima kasih yang view. Terima kasih yang apa orang kata yang bagi gift dan sebagainya. Malam ni ramai betul yang live tuan-tuan. Tak apa. Saya mula terfikir tadi dah 2 malam saya tak live kan. Saya terfikir malam ni saya nak live tak? Sebab ramai live. Ini Rafizi dengan Yani dekat TikTok kan. Lepas tu ada pelancaran jentera UMNO tadi. Tapi dah habis dah. Ada beberapa kejutan jugalah. Antaranya adalah apa orang kata cerita kejutan tentang macam ni. Dusun tua yang sebelum ni DAP. UMNO bertanding. Semenyih UMNO bertanding. Kemudian Gombak Setia yang tu saya dah tahu dah sebenarnya bahawa UMNO akan bertanding kat situ. Sebelum ini Gombak Setia ni adalah kawasan PKR diberikan kepada UMNO. Lenggeng di Negeri Sembilan juga UMNO akan bertanding. Menjadikan kerusi yang ditandingkan di Negeri Sembilan adalah 19 Pakatan Harapan dan 17 UMNO. Jadi dia agak dekat situ lah berbanding dengan Selangor kan. Selangor besarlah jurang dia, lebih kurang dalam 12 je yang dipertandingkan oleh Barisan Nasional. 12-13 macam tu lah, 12 ni. Selebihnya adalah Pakatan Harapan lah. So kalau kita tengok daripada keadaan itu kita dapat lihat suasana situasi yang berlaku. So malam esok adalah pengumuman Parti Keadilan Rakyat pula, calon Parti Keadilan Rakyat akan diumumkan di Seksyen 7 Shah Alam Padang MBSA, Seksyen 7 Shah Alam. Disarankan kalau siapa yang pergi parking jauh sikit ataupun dekat rumah kedai dan sebagainya sebab kawasan itu kawasan perumahan, jadi kena jalan kaki sikit lah. Malam esok pukul 8 malam, lepas maghrib lah, 8.30 kot pengumuman macam tu. UMNO tadi dia buat dekat PWTC. WTC lah, World Trade Center. Malam ini insyaAllah saya akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama, Anwar tak faham apa yang desain tentang Felda menurut kata Muhyiddin Yassin, atau Muhyiddin yang keliru apa maksud mansuh hutang. Malam ni saya akan jelaskan. Ada tadi orang mesej kat dalam TikTok berkenaan dengan perkara ini. Dia kata, kenapa tak buka komen? Saya tanya apa isu dia? Kemudian dia tanya benda-benda ni. Saya kata, kalau nak, malam ni naik live saya, kita berbahas. Saya akan jelaskan. Jangan risau. Dia kata, aku tak nak berbahas lah. Aku tak suka berbahas. Dan apa masalah kau nak buka komen? Buka komen kau berani, tapi naik berbahas kau tak berani. Habis macam mana? Kan? Kalau berani, naik ke atas, kita bahas benda tu. Kita tengok siapa betul, siapa salah. Okey. Wan Saiful, Wan Jan gagal batal pertuduhan kes Jana Wibawa. Okey. Ada cubaan untuk bunuh Siti Kasim. Itu menurut dakwaan. Betul atau tidak nanti kita akan baca. Hamzah tuduh Zahid setuju sokong Anwar untuk selesaikan kes rasuah. Sebab itu kenapa Zahid sokong Anwar. Okey, Hamzah juga kata Saifuddin minta bahawa saya minta dia waktu dia Menteri KDN untuk batalkan pemilihan PKR setelah dikalah dengan apa orang kata Rafizi, dan Saifuddin jawab benda tu. Menurut Maiden, harga barang tak akan menaik mendadak pada sehingga 20%. Menurut Maiden, itu menurut daripada kenyataan daripada owner pada Maiden, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum itu seperti biasa tolong share, tolong like, tolong subscribe, tolong hantar kat kawan-kawan, tolong bagi tahu apa yang kita punya live malam ni. Alhamdulillah, saya tahu ramai yang apa orang kata sekarang ini tengah mungkin menyaksikan live yang ada live yang ada. Sekejap. Yang di Ulu Kelang sekarang ini, di Gombak ada live juga. PMX berada di Gombak, Amir sekarang berada di Hulu Kelang. So banyak apa orang kata banyak live malam ni. Rafizi sekarang ini dengan Yani, saya tahu banyak live. Jadi tak apa, siapa yang nak pergi ke sana silakan. Kawan-kawan kita juga, saya tak ada isu. Kan, siapa nak stay silakan, saya pun tak ada isu. Okey. Baik. Satu lagi, ada perkara besar juga malam ni berkenaan dengan Sanusi juga ni. Berkenaan dengan Sanusi dan juga berkenaan dengan Terengganu. Saya lupa nanti. Kes SPRM di Terengganu dan juga kes Sanusi, dan ada kemungkinan bahawa Sanusi tidak akan bertanding di dalam pilihan raya kali ini. Baik, kita baca. PRN, BN tandingi 108 kursi, 63% muka baru. BN akan bertanding 108 kursi dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang yang berlangsung 12 Ogos nanti. Perkara itu diumumkan oleh Ahmad Zahid Hamidi dalam pengumuman calon di WTC di Kuala Lumpur malam tadi.
Ahmad Zahid berkata 63% calon yang dipertandingkan adalah muka baru. InsyaAllah akan letak 108 calon. Daripada jumlah tersebut, 63% muka baru, 18% penyandang sedia ada, katanya. So, kalau kita tengok tadi senarai yang seperti mana saya sebutkan, kawasan-kawasan yang telah dipertandingkan, ada yang incumbent, ada yang telah menang, ada yang di mana incumbent tapi diserahkan kepada Barisan Nasional. Dan perkara-perkara itu insyaAllah lah kita akan tengok macam mana pilihan raya kali ini. Sama ada akan kekal, sama ada Perikatan Nasional boleh menang atau tidak, ataupun sama ada mereka boleh menjadi ada satu gelombang baru atau tidak. Baik. Tetapi menurut dapatan yang terkini kita dapati daripada segi 3 negeri, insya-Allah Pakatan Harapan Barisan Nasional menang bergaya, insya-Allah. Kemudian di Kedah akan berlaku masalah kalau sekiranya Sanusi itu dikekalkan. So sekarang ini gelombang untuk nak bantai Sanusi itu telah berjaya. Gelombang untuk bantai Sanusi itu telah berjaya. Dan tadi tuan-tuan, tanpa kita sedari, Atok sekarang ini berada di Kelantan memakai baju PAS. Kejap Okey. Baik. Nanti saya akan tunjuk kenapa Atok pergi Kelantan malam ni buat kejutan di stadium. Tiba di Kota Baru menghadiri program Munajat. Program Munajat tadi saya ada juga orang hantar dia pakai baju apa orang kata, baju PAS tadi dia pakai baju PAS. Kenapa? Dia berkaitan dengan pertandingan yang akan berlangsung di Kedah nanti tuan-tuan. Sabar nanti saya akan cerita sebentar lagi. Baik. Seterusnya kita buat cerita tentang Siti Kasim ni. Siapa yang tak tahu, lawyer Siti Kasim ni banyak menimbulkan kontroversi. Objek di bawah kereta Siti Kasim dipercayai bom jenis IED. Kan? 2 botol plastik dijumpai di bawah bahagian kereta milik peguam Siti Kasim. Disyaki bahan letupan termampat IED, kata Ketua Polis Daerah Brickfield ACP Amizam Abdul Syukur. Beliau berkata objek menyerupai bahan letupan itu diletakkan di brek bahagian tayar sebelah kereta jenis Toyota Celica milik peguam dan aktivis sosial berkenaan. Polis menerima panggilan daripada peguam itu pada 12.58 tengah hari ini yang memaklumkan terdapat objek seperti bom diletak di bahagian kereta brek keretanya. Katanya kepada pemberita, beliau berkata projek itu dikesan oleh mekanik sebuah pusat servis di bangsa ketika kereta tersebut dihantar untuk penyelenggaraan sebelum peguam berkenaan memulakan perjalanan ke Kelantan. Berikutan insiden itu, tinjauan bernama di lokasi kejadian mendapati laluan utama di Jalan Ma'ruf ditutup kira-kira 3 jam selain dipantau ketat oleh pihak polis. Ditanya sama ada bahan letupan itu masih aktif dan menggunakan alat kawalan jauh, Ami Hizam berkata siasatan lanjut akan dilaksanakan untuk mengesan beberapa elemen objek yang ditemukan itu. Belum tentu sama ada bom itu boleh dikawal atau tidak. Masih dalam siasatan dan bahan letupan itu ada beberapa elemen untuk sahkan benda itu. Jadi kita kena hantar kepada pakar kerana kita terpaksa bina balik baru dapat sahkan. Selain pegawai dan anggota polis yang menjalankan siasatan di tempat kejadian, turut berada ialah unit pemusnah bom serta pasukan bomber dan penyelamat. Ami Hizam berkata polis belum mengambil kenyataan daripada Siti Kasim atau nama sebenarnya Siti Zabidah Kasim. Bagaimanapun peguam dan aktivis sosial itu secara lisan memaklumkan tidak menerima sebarang bentuk ancaman. Katanya kawasan itu kembali dibuka pada 5.45. Kita tak tahu kes ini berkenaan dengan apa, tuan-tuan. Kita tak pasti kes ini berkenaan dengan apa. Tapi kita nak pesan kalau ini berkenaan dengan politik, berkenaan dengan ancaman agama dan sebagainya, bagi saya itu adalah satu perkara yang sangat tidak wajar. Mungkin bukan. Mungkin berkenaan dengan benda lain kan. Mungkin kes dia ke apa, kita tak tahu kan, sebab dia seorang peguam kan. Dan ini risiko yang mungkin dihadapi oleh beliau sendirilah sebagai seorang peguam, mungkin sebagai seorang aktivis dan sebagainya. Ialah kata-kata dia mungkin akan ada menguris beberapa pihak, tapi jangan sampai benda ini melibatkan keagamaan. Benda ini sangat kita kena tekankan. Ini bukan perkara yang diajar oleh Islam. Keganasan bukan perkara yang diajar oleh agama kita. Benda ini yang kita kena faham. Benda ini yang kita kena sedar. Kan? Mengambil satu nyawa seorang Muslim yang bersyahadah, itu hukumnya adalah haram. Haram hukumnya. Dia buat dosa, itu cerita lain. Kalau dia buat salah, itu cerita lain. Kita guna kaedah untuk nak menentukan salah atau betul itu. Tapi, sampai menggunakan kekerasan, itu adalah satu perkara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Dan siapa beranggapan sebaliknya, maka menjawablah kamu dengan Tuhan. Kalau melibatkan agama. Tapi mungkin bukan.
Mungkin satu benda lain, mungkin melibatkan kes beliau yang lain sebagainya. Kita tak tahu. Tetapi saya cuma bagi tahu secara umum saja sedemikian. Sebab itu saya buat kes Siti Kasim ni. Kan? Oh, kau pro Siti Kasim lah, kau LGBT, kau apa liberal, memanglah kau pro dia. Bukan masalah pro tak pro tuan-tuan. Itu bukan isu dia. Dia rakyat Malaysia, dia orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, selainkan tuan-tuan perempuan boleh menyatakan sebaliknya, dia seorang Muslim. Sama juga kalau saya kata kan, hanya kerana dia seluang dan juga walaun, seluang dan juga walaun, tidaklah menjadikan dia kafir, tidak menjadikan dia masuk neraka, tidak menjadikan dia orang yang apa orang kata terputus akidahnya dan sebagainya, tak ada. Kan? Hanya kerana bos dia buat salah, tak menjadikan semua orang dalam PAS itu salah. Tak. Bersatu itu salah. Tidak. Kita kena faham, ini adalah politik. Perbezaan pendapat dalam bagaimana kita nak mentadbir urus negara. Perbezaan pendapat itu saja. Tidak menjatuhkan akidah kita. Ini bukan permasalahan akidah. Ini bukan permasalahan fikah. Fikah pun bukan, tuan-tuan. Ini adalah permasalahan ijtihad. Perbezaan ijtihad kita dalam nak menilai satu-satu perkara. Perbezaan kita, uslub, kaedah kita dalam nak mencapai benda yang kita nak capai. Saya percaya semua parti politik nak membawa kebaikan. Semua. Tak ada parti politik ni nak membawa kejahatan dan keburukan, tuan-tuan. Objektif dia. Namun begitu, along the way akan ada manusia-manusia. Itulah dia kata di kalangan jin dan manusia kan. Was-was ni ditiupkan di kalangan jin dan manusia, di mana ada di kalangan mereka terpesong. Tak kisahlah apa parti sekalipun. Ada kemungkinan mereka boleh terpesong. Sehingga menyebabkan, orang kata apa, benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku, dia lakukan. Kan? Benda yang tidak sepatutnya dilakukan, dia telah lakukan. Jadi benda itu yang kita kena elakkan, insyaAllah. Baik, tempoh hari timbul kes-kes cerita kan, tentang harga barang akan naik 20%. Ingat tak tuan-tuan? Harga barang akan naik 20% kan? Pada bulan Ogos dia kata, pada bulan Ogos barang akan naik 20%. Now, bila utusan keluarkan kenyataan tersebut, orang tak baca isi kandungan apa yang ditulis di dalam artikel tersebut. Itu masalahnya. Orang tak baca apa yang ditulis dalam isi kandungan. Orang baca tajuk saja. Itu masalah kita ni, ramai tuan-tuan orang kita ni. Dia tak baca apa yang ditulis di dalam isi kandungan. So bila saya baca isi kandungan tersebut, saya terbaca rupanya itu pendapat seorang ialah dia ni macam kira apa kira ekonomis lah. Dia ekonomis lah, mungkin ekonomis, saya lupa lah nama dia. Dia mengatakan dia menjangkakan barang naik sehingga 20%. Pertama dia kata kerana kenaikan harga ringgit kalau tidak dikawal. Kedua, dia kata disebabkan oleh kenaikan harga ringgit, kos akan meningkat. Ketiga, disebabkan oleh kekurangan barang-barang di dalam pasaran dan sebagainya, menyebabkan harga barang akan naik. Dia bukan yang bercakap ni pun, bukan orang politik pun. Dia adalah so-called, bukan academician pula, macam ekonomis lah. Tapi dia bukan ekonomi, well, macam tu lah. Saya lupa nama dia. Tuan-tuan boleh cari artikel tersebut dan baca. Saya baca. Nah, dalam masa yang sama, saya hari ini keluar kenyataan Maiden juga. So, orang yang biasa juga, orang yang berniaga. So, dia menyatakan demikian. Pengarah urusan Maiden, Muhammad Holding Sdn Bhd Maiden, Datuk Dr. Amir Ali Maiden menjangkakan sekira berlaku kenaikan harga barang pada Ogos ini, ia hanya membabitkan kenaikan sekitar 1 hingga 2% saja dan bukan sehingga 20% seperti yang pernah diramalkan sebelum ini. Beliau berkata kenaikan secara mendadak itu tidak akan berlaku berikutan kadar ringgit yang kini berada pada tahap baik dan trend itu dijangka terus mengukuh berdasarkan kepada pergerakan terkini. Sekarang dalam 2-3 hari ini US dollar turun balik kepada 4.53 sehingga 4.54. Jadi saya boleh kata 100%. Harga tidak akan naik 20% pada bulan Ogos ini. Kalau saya nak kata semua barang tidak naik, saya tidak pasti. Tapi kalau naik pun di antara 2 hingga 3% sahaja katanya. Beliau berkata kenaikan harga barang juga bergantung kepada pelbagai faktor antaranya inflasi, permintaan dan penawaran selain kadar ringgit. Sebelum ini beliau dan beberapa pakar ekonomi menyatakan harga barang pengguna dijangka meningkat. Ada yang meramalkan sehingga 20% menjelang Oktober ini. Bukan Ogos, Oktober ini. Berikutan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia selain inflasi import. Peningkatan kos itu dikatakan ekoran kemerosotan nilai ringgit berbanding USD sehingga mendorong berlaku inflasi import pada kadar tinggi. Sementara itu, Amir turut mencadarkan agar kerajaan meneliti kembali mekanisme pemberian subsidi pukal ke subsidi bersasar menerusi pemberian tunai bulanan untuk golongan B40. Okey. So kalau kita tengok daripada segi harga ringgit tuan-tuan pada hari ini pun telah mengukuh iaitu pada harga RM4.56. Harga ringgit telah mengukuh ke RM4.56 pada hari ini. Berbanding dengan kita kira kalau kita ambil 5 hari,
Paling tinggi peak hari itu adalah RM4.59 kalau dalam tempoh 5 hari. Tapi kalau tempoh 1 bulan, paling tinggi hari itu RM4.69, 66 sen. Macam mana kalau kita tengok dalam chart inilah, RM4.66 sen. Maka telah menurun sekarang ini kepada daripada 66, 67 lah paling tinggi, 67, 68 paling tinggi. 68 sekarang ini turun sehingga 454, paling rendah 453. So 68 lebih daripada 10 sen lah telah turun per 10 sen USD. Jadi kita nampak peningkatan yang semakin baik daripada ringgit Malaysia dan kita harapkan benda perkara itu mengukuh. Dia cuma kita jangan US sekarang ni dia ada buat satu polisi baru yang gila-gila. Kalau dia buat, maka akan ada kemungkinan dia akan naik balik. Akan ada kemungkinan dia akan naik balik. Baik. Saya nak buat cerita ni tuan-tuan. Cerita tentang dakwaan Hamzah Zainuddin mengatakan bahawa Saifuddin Nasution pernah minta supaya pemilihan PKR dibatalkan. Okey, saya baca sebab saya terlibat direct dengan pemilihan PKR ni, jadi saya boleh cerita lah tuan-tuan. Alright, Hamzah, Saifuddin pernah minta saya batal keputusan pemilihan PKR. Menurut beliau, kejap. Okey. Bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin mendakwa Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution pernah memintanya membatalkan kesahan keputusan pemilihan PKR pada tahun lalu. Hamzah yang juga Setiausaha Agong PN mendakwa perkara itu berlaku tidak lama setelah Saifuddin tewas di tangan Rafizi untuk jabatan timbalan Presiden. Pada masa itu, saya jadi Menteri Dalam Negeri. PKR lawan sesama mereka. Rafizi lawan Saifuddin. Yang menang Rafizi jadi timbalan. Tak sampai seminggu, Saifuddin jumpa, jangan lupa. Selepas kalah, Hang mai jumpa saya. Hang bawa satu surat, minta tolong batalkan keputusan pemilihan PKR. Surat ada dengan saya, jangan main-main, katanya. Hamzah membawa dakwaan itu dalam satu program di SIK Kedah untuk menunjukkan sokongan kepada Menteri Besar, sementara Muhammad Sanusi yang dihadapkan dengan dua tuduhan menghasut minggu ini. Pemilihan PKR dijalankan pada Jun tahun lalu. Pada tahun lalu juga PKR menangguh kongres tahunannya di mana pemenang pemilihan diumumkan secara rasmi bagi membolehkan MPP selesaikan beberapa isu berbangkit dalam pemilihan itu. Now, kalau kita tengok juga kenyataan Saifuddin membalas kenyataan daripada Hamzah ni. So Saifuddin menjawab, Saifuddin nafi dakwaan nak batal kemenangan Rafizi. Okey. Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution menafikan dakwaan bahawa dia telah meminta Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan keputusan pemilihan pucuk pimpinan PKR tahun lepas. Menteri Dalam Negeri berkata dia pernah bertemu Hamzah beberapa kali pada tahun lepas atas dasar pertemuan jawatan kuasa memorandum persamaan antara pembangkang dan wakil kerajaan di bawah pentadbiran Perdana Menteri. Bagaimanapun, Saifuddin menjelaskan bahawa dia telah meminta keputusan pemilihan PKR tidak sah adalah sekadar kenyataan politik Hamzah semata-mata. Sebaliknya, Saifuddin berkata jika dia mahu membatalkan keputusan pemilihan parti, dia boleh melakukannya dalam dua jawapannya kepada ROS apabila dia mengeluarkan dua surat tunjuk sebab kepada parti. Saya telah jawab 2 kali. Jika semua parti ini dibatalkan, saya tak payah jawab. Maka saya tak perlu jumpa menteri kalau saya nak batal parti. Itu cerita lain, kata Saifuddin. Surat-surat itu dikeluarkan setelah ROS menerima aduan daripada ahli parti mengenai pemilihan itu. Saifuddin berkata, Setiausaha Agong PKR dia telah membalas surat tersebut dalam tempoh 2 minggu dan berisiko menyebabkan parti itu dibatalkan pendaftarannya. Okey. Jadi kami address satu persatu seperti yang diminta oleh ROS. Jadi kalau dia nak katakan sekalah dengan Rafizi, kemudian nak minta parti batal, saya tak payah jawab surat. Semudah itu saja jawabnya. Semasa pemilihan PKR yang Mei lalu, Rafizi telah menang pertandingan timbalan Presiden menewaskan Saifuddin. Pada pemilihan Perikatan Nasional, Hamzah mendakwa seminggu lepas tu lah Saifuddin pergi berjumpa dengan beliau. Baik, dia macam inilah. Pemilihan parti tu saya pun terlibat langsung. Dan antara sebab saya kena ambil tindakan disiplin pun sebab pemilihan parti itu jugalah. Okey, dia macam ni. Pada masa itu memang berlaku hangat jugalah pertandingan parti ni kat mana-mana pun. Mana-mana parti. Bukan kata PKR je. Semua parti. Kalau pemilihan parti dia memang akan panas lah. So pada masa itu saya tim Rafizi Ramli. Rafizi Ramli malam ini dengan Yani live. Saya tim Rafizi Ramli. Saya ngaku memang awal saya ngaku kan. Saya bawa Rafizi daripada dulu. Daripada 2018 pun kita orang bawa Rafizi. Lepas tu lawan dengan Azmin. Rafizi kalah. Walaupun Azmin guna pelbagai taktik dan duit dan sebagainya. Kalah. Kemudian, kalau ikut kiraan menang. Tapi masa itu Presiden kata tak payah kira menang lah. Okay, kita bagi dia menang. Pemilihan seterusnya iaitu pada tahun ni lah, tahun lepas lah. Tahun 2023, tahun lepas. Mei tahun ni ke tahun lepas? Tak ingat lah. Saya pun dah lupa. Berlaku pertembungan yang sangat hebat.
Pada waktu itu ada masalah dengan sistem lah. Memang ada pertikaian dan sebagainya. Itu ini. Okay, fine. Itu kita tak payah sebut dan tak payah sentuh. Benda dah berlalu. So setelah peristiwa itu, Hamzah Zainuddin mengatakan, Saifuddin pernah datang jumpa saya. Saya dengar ceramah tu tadi. Saifuddin pernah datang jumpa saya. Minta batalkan pemilihan parti. Minta batalkan kemenangan. Dia kata, minta batalkan parti keadilan dan pemilihan parti keadilan. Kemudian Saifuddin kata, kalau saya nak batalkan pemilihan parti, saya tak perlu pergi, maksudnya tak perlu pergi jumpa Hamzah pun kalau nak batalkan parti. Sebab dia pada masa itu Setiausaha Agong. Apa yang dia boleh buat? Dia tak payah reply surat daripada ROS. Batal lah parti PKR. Kalau dia nak batalkan parti PKR. Itu jawapan Saifuddin. Dan kedua, tuan-tuan, kenapa Hamzah tiba-tiba nak bawa cerita tu? Nak bawa cerita Saifuddin jumpa dia pemilihan parti PKR. Ya, kami dalam pemilihan parti, kami akui saya sendiri lawan Fahmi Fadzil. Kan? Kita akui, kita different camp. Tapi dah habis pemilihan parti, dah habis lah. Bagi kami dalam Parti Keadilan Rakyat ni, tuan-tuan, kami faham. Dalam pemilihan parti, kita lawan betul-betul. Lawan sampai habis. Dah habis pemilihan parti, habislah. Dah habis lah. Saya kerjasama dengan Fahmi Fadzil. Saya kerjasama dengan 2-3 orang yang lawan dengan kita orang. Dah kita kerjasama balik lah. Dah habis lah. Dah pemilihan parti. Dah lah. Kita lawan musuh yang sama. Dalam pemilihan parti tu kita ada berbeza camp. Tapi habis pemilihan parti, datang pilihan raya, kita kerjasama. Kan? Itu sebenarnya yang kami nak bawa, bahawa kalau kita lawan betul-betul. Kalau kita kerja betul-betul. Dan itulah yang ditakuti oleh lawan kami. Yang ditakuti oleh lawan adalah orang seperti kami ni, tuan-tuan. Orang yang kita lawan, tapi lepas lawan, kita boleh kerjasama, kita boleh setia. Bukan hipokrit. Ini bukan hipokrit. Tapi kalau kami dibagi satu tugasan, kami akan buat betul-betul. Kalau kami berpegang kepada satu perkara, kami akan buat betul-betul. Kita akan lawan. Habis kita lawan tu, dah habislah tugasan kita, dan kita kembali kepada kerja hakiki kita. Kita faham kerja hakiki kita, pilihan raya. Memenangi parti politik. Meneruskan. Saya bagi contoh. Amir sendiri pun bukan tim saya. Amir pada awalnya bukan tim kami. Tapi bila dah habis pemilihan parti, dah lah, habis lah. Jadi kita kerjasama lah. Kita bentuk lah. Siapa nak jadi Amir jadi menteri besar ke lepas ni dengan pemilihan dan sebagainya, tak ada isu. Kita tak ada isu. Siapa-siapa jadi menteri besar pun, kalau bukan Amir pun, kita terima. Kan? Kalau sekiranya di Negeri Sembilan, di Selangor, kita terima. Kita kena ada sikap terbuka macam tu. Dan kita kena faham dekat mana battle kita. Now, soalan saya, kenapa Hamzah nak bawa isu ni, tuan-tuan? Sebab PN sekarang ni, dia tak ada isu, dah tak ada modal. Dia duk tembak, tak kena, tuan-tuan. Tak ada modal nak tembak. Sampai ke Iswardi, Wan Saiful Wan Jan, dalam ceramah sebut nama Iswardi. Apa ni Wan Saiful Wan Jan? Iswardi ni jawatan pun, bukan jawatan bergaji, tuan-tuan. Tak ada gaji.